Okay, kelas. Okay, sekejap kita tunggu dulu kawan-kawan awak. Alright. Kalau dah cukup dalam berapa orang ke nanti saya terus masuk. Ni baru 9 orang. 6, 7, 8, 9. Sekejap You. Alright, just nice. Guys, hello. Orang ni tak pernah nak tunjuk muka. Tunjuk lah. Yo. Cikgu rindu lah, lama tak nampak. Tak boleh tunjuk sekarang. Mana lah Lama tak nampak muka, tunjuklah muka sikit. Sekarang tak ada muka, cikgu. Janganlah macam tu. Saya nak tengok dah besar ke, ke, dah tinggi ke, dah cun ke, dah cute ke, dah handsome. dah cantik selalu lah. Awak janganlah lost confidence. Tak boleh lah. Mana you punya kawan yang lain? Tak tahu. Okay, before we start our class, okay, saya nak minta awak standby ni Kalau dalam awak punya ni dia terbalik tak? Tak. Okay. Tak terbalik kan? Okay, saya punya je lah. Dalam skrin saya terbalik. Okay. Okey. Baik, selamat datang ni Aina Bila. Siapa lagi ni? Adam Jai, Anik, Fakrish, Lim Vinro, Gan Goimin, Lau Manjid, Fatin Zulaika, Lau Siki, Nur Ain Binti Mela, Nur Ain Ilyana, Nur Aliana Antasha, Nur Alia Antasha. Lama tak nampak ni. Hani Afrina, Adam Jai. Adam Jai ni siapa? Adam Jai siapa? Pak Wu Fatin. Pak Wu Fatin. Fatin ada tak? Apa Fatin benda ada lagi? tak? Oh, Fatin ada. Oh, Pak Wu Fatin. Mana ada? Hari ni kenapa ni? Oh, dah ada Pak Wu kan. Untung lah. Saya Senyap-senyap. ni tak ada lagi. Pak Wu untung lah. Tak. Saya pun single. Single. Tu kat TikTok tu apa? Apanya? Ya, ayo. Baru cakap sikit. Kan dah kantul. Aduh. Saya nak maksimum benda ni. Tengok apa yang akan berlaku. Tak tahu. Okay, baik. Okay guys. Okay, saya lagi 2 minit kita teruskan je lah. Tak apa, benda ni saya akan rakam. Okay, saya akan rakam. Jadi bila okay, tak apa. Benda ni saya akan rakam. Alright, jadi siapa yang tak dapat masuk kelas pada
pukul 2 ni, okay, saya akan rakam dan akan saya share dalam YouTube lah. Jadi korang boleh refer dalam YouTube. Alright. Okay. Okay. Baik. Okay, macam biasalah saya akan buka saya punya bamboo paper ni. Okay. Okay, baik. Sebelum kita mulakan kelas, okay, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Sebelum saya nak mulakan kelas, kita nak recap dulu apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, siapa yang boleh explain kepada saya sampai mana kita dah belajar? Okey. Okey, pastikan semua dah sedia nota ni Nota ni kena ada, dah ready. Okey, so jadi saya mudahlah nak explain. Kalau dah ada modul. Okay. Siapa boleh explain pada apa? Pada saya? Siapa boleh explain pada saya? Kita punya last topik sampai mana? Anyone? Guys? Indro? What? Boleh explain kepada saya tak? Last kita punya topik sampai mana ni? Dah banyak kita dah cuti lama-lama ni kan, dah lupa dah. Okey, sampai mana kita buat? Lupa sudah. Lupa sudah. Okey, baik. Latihan saya dah okey, last time okey, saya explain pada awak. Okey, sambil tu saya tulislah kat sini. Okey. Last time kita keluar satu tajuk yang dipanggil sebagai kriptografi. Okey, kriptografi ni adalah salah satu tajuk. Dia tajuk kedua dalam awak punya asas sains komputer ni. Okey, apa yang awak perlu tahu? Yang pertama, okey, the very basic of kriptografi ni awak kena tahu apakah itu encryption dan juga apa yang dipanggil sebagai decryption. Okey. Okey, ni ejaan decryption. Okey. So, decryption dengan encryption ni dia kata dia saling berkait. Okey, kalau bila kita sebut encryption maksudnya adalah penyulitan. Kalau decryption pula kita panggil sebagai nyah-sulitan. Alright? Okey, maksudnya adalah nyah-sulitan. Okey. Dua-dua ni saling berkait, okey. Kalau macam contoh awak ada satu data ataupun nama ataupun apa sahaja maklumat, awak tak nak orang lain tahu, okey. So awak kena encrypt, awak kena sulitkan dia tu supaya dalam perjalanan data dan maklumat tersebut pergi kepada destinasinya, dia tidak ada leaking. Okey, dia tidak ada leaking, maklumat tu tidak tersebar kepada orang lain. Okey. Jadi itu yang dipanggil sebagai encryption. Bila saja dia nak dah dapat sampai ke tempat yang dituju, okey, orang yang dah menerima package tersebut, orang yang dah menerima data atau maklumat tersebut, dia perlu decrypt benda tu. Kita panggil panggilan tersebut dengan decryption lah, iaitu nyah-sulitan. Okey, kenapa? Sebab data tu tidak difahami tetapi sebab dia adalah penerima, so kita akan bagi kod rahsia kepada penerima tersebut untuk dia membantu dia menyah-sulitkan benda tersebut supaya dia dah tahu apa data maklumat isi sebenar di dalam data sebenar tersebut. Faham itu yang kita belajar pada kelas yang lalu. Alright. Okay, so encryption ni teks biasalah kita panggil
Kalau sekarang ni dalam konteks pembelajaran awak, dia lebih kepada teks sahaja. Okay, dia lebih kepada teks. Okay, so teks biasa, okay, kalau bentuk decryption ni adalah teks cipher. Okay, kita panggil sebagai teks cipher. Alright. Okay, so sekarang ni, tapi kalau awak belajar lebih jauh, dia bukan sekadar teks sahaja. Dia boleh jadi itu adalah mesej berbentuk gambar atau mesej berbentuk video. Okay, atau mesej berbentuk database dan sebagainya. Okay, dia akan lagi besar. Tapi untuk konteks belajar tingkatan 3, dia cuma dalam konteks teks sahaja. Okay. Okay, baik. Dalam 3 tajuk ni, alright, kita ada belajar kaedah cipher yang saya nak awak refresh balik. Kaedah cipher. Kaedah cipher yang pertama yang kita dah belajar adalah reverse. Sekejap Sekejap. Okey. Kita ada 3 benda yang kita perlu tahu, iaitu yang pertama namanya adalah reverse cipher. Okey, ni kena hafal tulisan dia. Yang kedua adalah substitute. Sorry, eja saya salah. Ya, ejaannya adalah SUB, substitution cipher. Okey. Cipher inilah cipher lah. Kaedah menyulitkan tu kita panggil sebagai cipher. Okey. Dan ketiga adalah transposition cipher. Alright. Okey, siapa boleh explain kepada saya apa yang awak dah belajar dalam reverse cipher? Kita dah belajar sebelum ni. Okey. Boleh? Siapa boleh? Fatin Zulaika, boleh explain dengan saya tak? Fatin? Apa? Ya. Boleh explain tak? Boleh explain kepada saya tak yang awak faham sebelum ni? Kalau awak tak explain, maksudnya awak tak faham. Ke awak tak study langsung? Boleh ke tidak? Tak. Tak boleh. Okey. Baik. Lau Manjid. Hani. Lau Manjid, are you there? Gelak dia. Okey, Lau Manjid explain sikit. Reverse cipher je. Ada berapa? Muka surat 16. Kalau nak tepat lah. Muka surat 16 dalam modul awak tu. Dia ada berapa bentuk? Dia ada berapa bentuk? 2. Dia ada berapa bentuk? Okey, kaedah cipher ni. Okey, tajuk yang pertama adalah reverse cipher. Dia ada berapa bentuk reverse cipher ni? 2. Apa dia? 2. 2. Okey, yang pertama apa? Perkataan-perkataan. Okey, yang kedua? Yang kedua? Keseluruhan Mesej. Okey, keseluruhan mesej. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, yang pertama kita panggil dia sebagai adalah perkataan demi perkataan. Perkataan. Okey, yang kedua keseluruhan mesej. Okey, macam mana kita nak tahu benda ni? Okey, simple je. Alright. Okey, contoh katalah saya bagi satu nama, katalah nama awak. Okey, katalah Razif. Okey, kita tengok kaedah yang pertama iaitu perkataan reverse cipher perkataan demi perkataan. Okey, perkataan-perkataan. Contohlah nama saya Razif bin Ismail. Okey, so saya nak reverse perkataan demi perkataan. So awak akan hanya terbalikkan sahaja perkataan tersebut. Contoh je ni. Okey, kalau Razif dia akan jadi Fizar, Hanif,
L-I-A-M-S-I. Okey, ni. Maksud dia, saya telah menterbalikkan dia punya, kita encryptkan benda tu kepada satu perkataan yang tidak difaham. F-I-Z-A-R. Okey, macam tu. Okey, ini adalah perkataan demi perkataan. Kalau yang kedua, kita panggil keseluruhan message. Keseluruhan message. Kalau keseluruhan message, okey, saya ambil juga contoh, katalah Razif bin Ismail. Okey. Kita akan ubah dia jadi macam mana? Macam mana keadaan dia? Dia akan mula dari mana? Belakang. Dia akan mula dari belakang. So, saya akan buat Li, Yam, Si, Nip, Fi, Pizza. Macam ni keadaan dia. Faham Okey, baik. Kat sini faham kan? Okey, right. Kita tengok yang tadi. Okey. Ini yang dipanggil sebagai reverse cipher. Okey, hanya ada 2 saja. Baik. Yang ketiga, minta maaf. Yang kedua kita panggil sebagai substitution cipher. Okey, substitution cipher. Okey, siapa boleh explain pada saya? Ada berapa jenis substitution cipher yang awak belajar kelas sebelum ni? Okey, saya minta Isma boleh? Isma, kau ada tak tu? Tak dengar ke apa ni? Hairil Ridwan. Hairil Ridwan, ada ke tak tu? Ada. 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 Kau ada buku tak kat situ? Ke kau tengah tidur, tengah baring tu? Ada? Okey, substitution cipher. Okey, explain kat saya. Ada itu hari kita dah belajar, ada 3. Yang pertama apa? Kau baru nak buka buku ke apa? Lari pula Isma Daniel ni. Lag. Lag? Kau kat mana ni? Dalam bilik. Okey. Tak apalah. Saya tanya orang lain. Perempuan, lelaki ni susah lah perempuan. Alia Antasha. Hello. Okey. Ya, cikgu. So, ya, saya. Okey, Alia Antasha. Okey, explain kat saya. Pelajaran lepas, substitution cipher. Ada berapa? Ada 3. Apa dia? Ingat tak? Tak. Aduh. Okey, kawan awak seorang, Fikri Azmi jawab Caesar cipher. Okeylah, baik. Okey, kita sebut yang pertama. Okey, Caesar. Okeylah, Alia Antasha, tengok fahamkan betul-betul benda ni. Dia sebenarnya ada 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, kawan awak Fikri tadi je sebut Caesar cipher. Okeylah, Caesar cipher. Okey. Baik, Ipan dia cakap. Okey, terima kasih Ipan. Okey, dia cakap pick pen cipher. Okey. Baik, sebenarnya ada lagi satu. Yes, at that. Fatin, Apis. Terima kasih. Okey, at bash cipher. Kenapa saya letak at bash ni kat atas sekali? Okey, memang itu je Anik, betul. Memang itu saja dalam buku. Kalau awak nak lebih-lebih lagi, itu dah advance lah. Okey, memang level awak ini saja. Pandai. Itu typo. Faizul. Faizul. Okey, Faizul, selamat datang Faizul. Aku berpasan. Okey, Faizul, terima kasih datang. Sekejap, ada call lah pula. Alamak, sekejap 1 minit. Halo Kak Izzah. Kak, saya ada kelas. Sekejap. Okey, nanti saya call balik.
Okay, baik. Okay, so ada 3, Adbest Cipher, Caesar Cipher dengan Pigpen Cipher. Okay, sebenarnya saya dah bagi tugasan ni kepada awak, tugasan yang lalu, daripada muka surat 16 sehinggalah pada muka surat 21 Okay. Ni dia punya notesnya sehinggalah muka surat 21 yang ini. Okay, so saya harap yang ni saya nak kalau boleh awak PM kat saya benda yang awak dah buat tu. Okay, awak snap gambar PM kat saya. Saya nak tengok tugasan yang lalu. Tak apalah, itu buat yang lepas, janganlah buat sekarang. Okay, buat kemudian. Okay, so sekarang ni so apa yang awak kena tahu sedikit lah. Saya sebenarnya ada nak tajuk lain tapi sebab saya nak refer dulu lah supaya awak boleh ingat balik. Okay, Adbest ni mudah je. Adbest ni kalau awak ingat balik Adbest, okay, Adbest Cipher ni katalah awak buat A, B, C, D sampailah X, Y, Z. Okay, Adbest ni dia just terbalik saja daripada perkataan tersebut. So kalau terbalik macam mana? Dia terbalik akan jadi apa? Dia akan jadi Z, Y, X. Apa? X, Y, Z sebelum W. Okay. C, B, A. So, apa sahaja, okay, yang ini teks sebenar, teks biasa. Yang di bawah ini pula teks cipher. Okay, ini yang dipanggil sebagai Adbest. Kalau awak lihat pada muka surat 16, okay, selamat datang tu, okay, tukarkan teks biasa kepada teks cipher gunakan kaedah Adbest Cipher. Selamat datang dia akan jadi, dia jadi pelik sikit kan. Ada hash VO, Z and ZG, WZ, GZ, MT. Okay, itu yang dipanggil sebagai Adbest. Alright. Okay, so pada muka surat 17, okay, diberi latihan, okay, reverse cipher keseluruhan mesej, reverse cipher songsangan perkataan dengan tukarkan teks cipher berikut kepada teks biasa pada soalan yang keempat. Okay, mengapa kalau dalam buku awak tu Adbest Cipher tu dia termasuk dalam reverse cipher? Okay, sebenarnya Adbest Cipher ni adalah macam contoh satu apa orang kata cipher yang kata boleh dikategorikan sama ada reverse cipher ataupun substitution cipher. Okay, dia di antara dua sebenarnya. Tapi orang lebih kalau diorang dalam silibus kita ni dia lebih kepada reverse cipher lah. Sebab tu dia berada dalam bawah tu. Sebab dia macam seakan-akan substitution cipher. Okay. Dia ada dua lah. Alright. Okay. Baik. Yang seterusnya adalah Caesar Cipher. Okay. Okay. Caesar Cipher ni cuba awak lihat pada muka surat 19. Okay. 19 katalah. Okay. Dia ada. Okay. Kalau Caesar ni. Caesar Cipher. Okay, apa-apa pun minta maaf lah kalau tulisan tu berterabur. Okay, guna kat sini dengan guna kat whiteboard dia lain sikit. Okay, baik, katalah Caesar Cipher, okay, dia perlukan satu info yang dinamakan sebagai kunci. Okay, kena ada kunci. Dia tak kisahlah dia akan letak kunci ke atau dia letak N ke ataupun dia letak apa. Dia letak anjakan ke istilah-istilah dia kan. Okay. Ataupun tak kisah. Dia istilahnya mungkin dia bukan N, bukan A, B, C ke macam tu. Okay. Yang penting kita kena tahu Caesar Cipher mesti ada dia punya kunci dia. Alright. Okay. So kalau macam awak lihat kat sini katalah kunci tu. Okay. Katalah perkataan itu dia minta dia bagi kunci adalah, katalah kunci dia adalah 3. Alright. Okay, bila 3 means awak punya ABC tadi tu.
Katalah A, B, C, D, E, F, G, H. Okay. So, anjakan dia mesti 3. Okay. So, kat sini dia akan, minta maaf. Kat sini, okay, dia akan jadi kosong. Minta maaf. Di color lain sikit. Okay, di kat sini dia akan jadi 0, 1, 2, 3. Jadi songsangan yang terbaru dia akan bermulanya A-nya dari sini. A, B, C, D, E. Okay. Contoh kita ambil satu perkataan yang dalam lingkungan ni lah. Okay. Katalah bedah. Okay, bedah. Saya ambil satu perkataan. Katalah perkataan itu adalah bedah. Okay. Bedah. Okay. So, bedah, apa je punya perkataan dia? Cuba awak write kat dalam chat. Perkataan dengan kunci 3. Okay, cuba awak write dalam chat. Apa perkataan dia? Dia akan jadi apa? Siapa boleh bantu saya? Okay, saya tambahlah lagi. Okay, kat ujung ni bila dia bla 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 panjang kan? Dia sampai habis kan? Tapi kat ujung dia mesti ujungnya adalah ABC balik kan? So kat ABC balik dia akan jadi X, Y, Z. Betul tak? Betul. Okay, minta maaf sebelum saya minta maaf awak. Kalau kat chat tu saya Cikgu Faizul dah letakkan list kehadiran. Saya minta awak kena daftar dalam tu untuk saya, sebab untuk PDPR yang ketiga ni apa saja yang awak hadir atau tidak hadir semua akan direkodkan. Memang akan record secara formal. Okay, kalau awak tak hadir, awak hadir ke, kita akan record. Alright? Okay, baik. Yang okay, katalah bedah tadi tu. Okay, siapa boleh bantu saya? Apa perkataan dia? Siapa? Okay, Ain. Okay, bagus. Dia letak E. Okay. Apa dia punya ni tadi? Okay, E, H, G, D dan K. Okay, itu adalah dia punya apa nama kita panggil text cipher dia. Okay, ini awak perlu tahu. Okay, kalau ada 3, ada 4, ada 5, ada 10, 11, 12, dia maksimum kuncinya 25 saja. Dia tak akan ada 26. Okay, saya tak tahulah, mungkin akan ada juga, tetapi saya rasa dia sampai 25 je. Soalan dia selalu akan macam tu. Alright. Okay, baik. Yang seterusnya, okay, kita panggil dia adalah kita panggil dia sebagai Pigpen cipher. Pigpen cipher. Okay, ni kita refresh balik lah Kalau ikutkan yang Caesar cipher tadi, awak dah buat pada muka surat 20. Okay, Pigpen cipher ni awak kena hafal. Okay, perkara yang awak perlu hafal adalah dia punya, okay, kita panggil simbol. Okay, Pigpen cipher ni daripada huruf Rumi tu dia tukar kepada kod rahsia yang berunsurkan simbol. Okey, untuk pengetahuan awak, ini adalah kod yang digunakan oleh satu apa kita panggil organisasi yang dipanggil sebagai Freemason dan Illuminati. Dia yang create benda ni. Okey, apa agenda dia tu itu terpulanglah. Okey, tetapi apa yang dia yang kita perlu tahu, ini adalah salah satu simbol yang dia telah buat. Okey. Alright, contoh katalah kat sini mudah je. Okey, awak perlu hafal apa? Okey, simbol ini. Okey. Simbol ini. Okey. Simbol ini dengan simbol ini. Alright. Okay, so setiap daripada bentuk ni, okay, ada kedudukan
huruf-huruf yang berada di dalam simbol ni, iaitu kalau awak lihat, okay, dia akan tulis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Okay, kalau yang X ni dia akan mula dari atas, tapi dia return ke kiri. S, T, U, V, W. Oh, minta maaf. S, T. Tengok. A, B, C pun dah fail lah. Okay. S, T, U, V. Susunan je ni okay. S, T, U, V. Okay. Okay, kat sini W, X, Y, Z. Okay. Jadi kat sini awak boleh list out lah. Alright. Okay, kalau A, dia akan bentuk, okay, kalau A, okay, katalah kita letak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K and so on lah. Okay, dia akan mengikut kepada bentuk yang telah disediakan. Ini, okay, katalah kita ambil biru. Okay, contoh kalau A dia akan bentuknya macam ni. Okay, ikut kepada yang kat sini kan bentuknya. Kedudukan ni kan, kalau awak lihat betul-betul kan, kat atas ni, kalau awak lihat betul-betul ni, dia punya bentuknya macam tu. Kalau B dia akan jadi macam ni. Kalau C dia akan jadi macam ni. D dia akan jadi macam ni. E, okay, ni E E dia akan jadi macam ni. F dia akan jadi macam ni. G, H, I. Kalau J pula, dia akan repeat tapi ada titik. Kalau K, dia akan repeat lagi, dia akan ada titik. Dan seterusnya. Kalau Z pula, katalah Z kat ujung kali tu kan. Okay, Z. Okay, bentuk dia akan jadi macam ini. Okay, saya nak minta awak buat contoh, susah pula nak buat kan. Gitu. Itu adalah Z. Okay, benda ni awak kena hafal. Okay, memang kena hafal. Kalau awak tak hafal, kalau awak tak hafal, susah sikit lah. Alright. Okay, so hari ni kita nak masuk pada tajuk yang baru, iaitu transposition cipher. Okay, kalau awak lihat tadi, saya dah saya dah explain, okay, reverse cipher, substitution cipher dengan transposition cipher. So, sekarang ni awak kena tahu tajuk yang ketiga yang dipanggil sebagai transposition cipher. Okay, transposition ni dia ada dua sahaja yang awak perlu ingat. Okay, dia ada dua sahaja. Okay, yang pertama kita panggil dia sebagai relevance. Okay, relevance cipher. Yang kedua kita panggil sebagai columnar cipher. Okay, dia ada dua Yang pertama dia panggil sebagai relevance, yang kedua dipanggil sebagai columnar. Okay, baik. Semua dah prepare belum ni? Sudah. Okay, saya akan baca teks. Cuba lihat muka surat 22. Semua. Okay, cuba lihat muka surat 22. Okay. Saya nak saya akan sebut kataan tersebut dan saya minta awak tulis dalam modul nota awak tu. Boleh Okay. Ipan ready? Ipan yang lelaki ni memang susah tu nak respon. Ali Antasha ready? Fasihah ready? Tak. Hai, kenapa? Tak dengar. Tadi saya cakap apa? Saya tak faham. Itu kau dengar tu. Ni baru dengar. Nah, okay, sekarang ni saya minta awak buka muka surat 22, modul. Oh, modul. Ingat buku teks. Modul. Ada ke tak? Ada. Okay, so sekarang ni kat dalam modul awak tu kan kosong kan? Modul awak tu kalau... Okay, selamat datang. Ni, Muhammad Azim.
Okay, Azim terus prepare awak punya modul Okay, kat modul awak tu, okay, kan ada garis-garis yang tidak ada jawapan tu. Okay, so saya minta awak untuk tulis dia punya jawapan dia. Okay, kita akan berbincang bersama. Alright, saya minta awak standby lah. Okay, saya teruskan Okay. Transposition cipher, Railfan cipher dan columnar cipher. Okay, saya ulang lagi sekali, modul muka surat 22. Okay. Okay, transposition cipher menukarkan teks biasa kepada teks cipher dengan cara menukarkan kedudukan huruf-huruf. Okay, dengan menukarkan kedudukan huruf-huruf. Okay, baik. Dia menukarkan kedudukan huruf-huruf teks biasa. Okay, huruf-huruf. Baik, yang seterusnya, transposition cipher tidak menggantikan teks biasa. Dia tidak menggantikan teks biasa. Dia tak macam reverse cipher dengan, dia tak macam yang lagi satu tu namanya apa? Substitution. Dia substitute ni mesti kita ganti. Ni dia tak ganti. Okay? Kepada set huruf-huruf atau simbol-simbol, okay? Tetapi hanya mengubah susunan sahaja. Teks biasa supaya menjadi teks cipher. Dia ubah susunan tu. Okay? Baik, yang seterusnya. Transposition cipher adalah kaedah cipher yang lebih selamat. Okay, yang lebih selamat. Ni yang paling selamat ni memang transposition lah. Yang lebih selamat. Okay, yang lebih selamat. Ini adalah kerana untuk mengesan dan menukarkan teks cipher kepada teks biasa adalah sangat sukar. Beberapa jenis transposition cipher iaitu Railfan cipher dengan columnar cipher. Kalau awak pergi lebih jauh lagi, mungkin level diploma atau level degree jadi lebih benda lagi yang awak akan belajar lah. Okey, kalau awak lihat transposition tu maksudnya process of changing something form. Proses untuk menukarkan sesuatu. Okey, menukarkan sesuatu. Apa? Changing something. Bentuk dia ubah kepada bentuk yang lain. Okey. One position to another. Pada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain. Okey. Baik. Okey, yang pertama kita belajar Railfan Okey, Railfan ni kalau awak lihat kat situ, okey, nota dia tu. Railfan cipher menukarkan teks biasa kepada teks cipher dengan cara menukarkan kedudukan huruf-huruf. Kedudukan huruf-huruf. Teks biasa kepada bentuk pagar. Dia akan tukar kepada bentuk pagar. Macam mana bentuknya? Okey, saya akan ajar kemudian. Okey, penerima mesej perlu diberitahu kunci yang akan digunakan. Okey, dia still gunakan kunci jugalah. Okay, kunci ni macam reverse cipher lah. Dia macam substitution cipher lah. Apa tadi? Scissor. Okay, scissor. Scissor apa ke? Okay, betul. Scissor cipher. Okay, minta maaf Okay, penerima mesej perlu diberitahu kunci yang digunakan. Jika kuncinya 2, maka baris yang digunakan adalah 2. Okay. Okay. Kalau kunci 2, means barisnya adalah 2. Okay. Jika kunci adalah 3 baris, yang digunakan adalah 3. Jika kuncinya 4, maka baris yang digunakan adalah 4. Bilangan baris adalah mengikut nombor kunci yang diberikan dalam lajur yang perlu dilukiskan. Okay. Adalah mengikut bilangan huruf. Okey, kalau awak lihat kat situ, langkah 1 menyusun huruf-huruf teks biasa untuk membentuk pagar dalam baris huruf-huruf mengikut bilangan kunci. Langkah 2, keluarkan huruf-huruf mengikut baris bermula dengan baris pertama, kedua, ketiga, seterusnya mencantumkan kumpulan huruf-huruf tersebut sebagai teks cipher. Okey, macam contoh menukarkan teks biasa kepada teks cipher pengulitan. Okey, baik, cuba awak lihat kat situ. Okey. Sekarang ni okay, saya tunjukkan secara live macam mana kaedah dia. Okay, namanya tadi apa?
Ain Eliana boleh bagi tahu saya namanya apa tadi? Transposition yang pertama. Cypher. Fatin Zulaika. Real fans. Yes, thank you Rinzinro. Real. Sorry. Okay, namanya adalah Real Fans. Real Fans. Tak function. Okay, baik. Simple saja. Okay, sekarang ni katalah kita, okay, dia punya arahan dia adalah, okay, contohlah tentera kan, dia nak menyerang kan, tapi dia nak menyerang tu, kira tak nak maklumat tu bocor lah. Okay, dia punya arahannya adalah serang dari arah selatan. Okay, serang dari arah selatan. A-R-A-H. Okay, arah selatan. Okay, serang dari arah selatan. So, apa yang awak perlu buat? Okay, awak perlu buat dia punya kotak dia. Okay, sorry. Perkara pertama yang awak kena tahu adalah dia punya kunci dia. Kunci kena tahu. Okay, kunci dia berapa? Katalah kunci dia okay, katalah kunci dia katalah dia bagi, okay, dalam buku tu dia bagi 3 kan. Okay, katalah saya buat 4. Katalah kuncinya sama dengan 4. Ya, ada call. Halo bos, Assalamualaikum. Ya, saya. Tak, aku tak tarik diri. Aku pindah kedudukan je. Ha? Aku dah tak jaga Pontian. Pontian akan dijaga satu penyelam lain. Yasir, adiknya Hafiz. Aku akan pergi ke Aitam pula. Aitam berpahat dengan Si Gading. Sebenarnya tak dekat juga. Sebab macam 3 tempat yang ni dia dah kira macam dah clear tau dia punya mindsetnya untuk apa orang kata PIU lah dah jelas. Yang 3 ni dia kurang lagi. Yang tempat aku dan ni lah Batu Pahat dengan Si Gading ni dia masih kena ni lah, kena ada konsultan lah. Diorang ni tak ada konsultan. Diorang tak ada konsultan 3 ni. Tak okey juga. Tapi bukanlah nak kata okey. Tapi dah boleh bergerak. Dah akan ada konsultan yang S2. Aku akan pergi ke konsult yang kat 3 bahagian yang lain tu. Itu yang 3-3 tu tak ada konsultan sekarang. Sebelum ni siapa ni? Roy. Roy je pergi VPN. Dia kena bantu VPN. Masih lagi. Tak ada lah, kita okey je. Bos, sekejap. Bos, aku call kau balik. Aku ada kelas PDPR ni. Okay, nanti aku rojong kau balik. Okay, bos. Assalamualaikum. Ipan dia nak jawab tapi malu lah. Apa nak malu? Kau ni sejak PDPR ni, sejak tak jumpa nak malu-malu lah, geli je. Okay. Jangan malu nak tanya boleh ni suruh dia. Okay. Nak tanya apa? Okay, minta maaf ada call tadi. Okay, so katalah kuncinya adalah 4. Okay, so suka Iban. Okay, so apa yang awak perlu buat? Awak kena buat 4 baris kotak. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so ada 4 barisan. Dia ada 1, 2, 3, 4. Okay. Lepas tu kaedah yang seterusnya awak kena buat dia punya yang kedua ni. Okay, katalah kena buat. Okay, saya ambil lah colour yang bright-bright sikit.
Okay, katalah kita kena lakarkan je ni. Okay, itu kaedah yang kedua. Baik, yang ketiga pula, awak kena letakkan tulisan tadi itu ikut kepada arah zigzag yang awak dah buat tadi. Okay, awak kena buat zigzag. Okay, sebenarnya dua benda tak kisah. Kau nak buat baris dulu boleh, nak buat zigzag dulu boleh. Kalau saya suka buat barisnya dulu. Sebab kunci tu paling penting. Dalam buku dia suruh buat zigzag dulu. Okay, saya suka buat baris dulu. Okay, so apa Hafiz? Angkat tangan. Cek je lah itu terus. Mental yang angkat tangan ni. Okay, baik. So sekarang ni, so apa yang awak perlu buat? Okay, bila dah buat saja awak kena tulis balik. Okay, dia punya teks tadi. Serang. Okay, dari. Okay, berselang-seli arah. Oh, tengok sampai boleh berlebih dah. Selatan. Okey, tengok sampai dah terlebih kan. So, awak kena buat mana tadi, kat sinilah lebih kurang. Okey, kita buat macam ni lah. Okey, kita dah nampak tu. So, macam mana awak nak tulis dia punya teks cipher dia? Macam mana awak nak tulis dia punya teks cipher dia? Teks cipher, cara ni adalah baca je lah daripada kiri ke kanan. Baca saja. Baris pertama, kalau awak lihat kat situ, yang dalam buku tu dia 3 baris kan? Okey, yang kita ni buat 3 baris. Okey. So sekarang ni teks cipher je awak tulis je balik. S, tengok kan ni kan. Ni ke sini, ke sini. Lepas tu baca pula macam tu. Alright. Okay, S, D, A, T, E, G, S, D, A, T, E, G, A, R, H, A, R, N, R, A, S, L, N, A, I, E. Okay, panjang sikit. Jadi, panjang tak kisahlah, panjang tak panjang lah. Tapi memang ini je punya jawapannya. Okay. Serang dari arah selatan. Okay, kalau kita buat dalam buku tu je tulisan rapat lah. Sebab ni guna pen marker ni kan. Jadi benda tu nampak panjang. Okay, ini dia punya jawapan dia. Alright. Okay, lepas tu bagaimana awak nak nyah sulit pula? Okay, katalah kita ambil balik teks ni. Okay, teks cipher ni, okay, katalah teks cipher. Kita ambil balik teks cipher yang kita dah buat. Ya Allah. Yang kita dah buat tadi tu. Okay, kita tukarkan color dia. SDTAE, SDATE, SDATE, GARHAA, ni H misalnya nak guna marker senang. RNRA, SLN, AIE. Okay, baik. Right. Okay, tadi
serang dari arah selatan. Okey, tadi kita buat daripada teks biasa kepada teks cipher. Okey, macam mana kita nak ubahkan teks cipher pula kepada teks biasa? Okey, sama juga kaedah dia. Pertama, kita kena tahu berapa dia punya kunci dia. Okey, kunci dia adalah 4. Okey, ni kena ingatlah. Okey, so kalau 4, buatlah 4 kali dia punya ni. Baris ni mesti ada 4. Okey. Alamak. Okey, baik macam tu. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, so macam biasa juga. Okey, buat dia punya apa ni namanya ni? Zigzag dia. Okey. Tak kisahlah, lebih pun tak apa. Okey. So dah buat dua-dua benda tu. Okey, apa yang awak perlu buat seterusnya? Awak kena isi balik ni benda ni. Teks cipher tu di dalam apa tadi tu, kedudukan kotak tadi tu. Okey, so kalau macam tadi SDA tadi, okey, kita kena, kalau tadi kita baca secara dari kiri ke kanan, so kita kena letak benda tu pun dari kiri ke kanan. Okey, sekejap Okey, baik. Perkara pertama, okey, sebelum awak nak letak benda tu, okey, awak kena pastikan, okey, berapa huruf yang ada kat situ. Kali ni beza macam tadi. Teks cipher ni awak kena tahu berapa huruf yang ada kat dalam ni. Okey, kalau kat sini, okey, siapa boleh bagi tahu saya ada berapa huruf dalam ni? Siapa yang boleh tahu saya berapa huruf yang ada dalam ni? 21. Siapa berapa? Berapa? 21? Betul ke 21? Silap kan? Salah. Tak sampai 21 pun. Sekejap, awak cuba tengok dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sorry. Pan, sorry. Betul. 21. Astaghfirullahaladzim. Okey, minta maaf saya terkonfuse dengan dalam buku ni. Okey. Dalam buku ni 16. Okey, sorry Pan. Okey, awak tepat. Okey. Minta maaf banyak-banyak. Okey, so dah 21 ni, so awak okey, sorry awak kena plotkan bentuk di dalam zigzag tadi tu. Okey, kena plotkan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okey, dia sampai sini je. Okey, so kat sini dan seterusnya tu awak kena cancel. Baik, faham Okey, baik. Saya ulang lagi sekali. Okey, selepas awak dah buat ni, awak kena plotkan kedudukan huruf tu mengikut zigzag yang telah diberikan. Okey, awak plot. Okey, sabar apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sampai ujung saja. Okey, awak yang selebih tu awak kena buang. Okey, yang ni kena buang. Okey, so yang seterusnya apa yang awak perlu letak? Okey, awak dah letak tadi kan. Okey, daripada S tu awak kena
susun dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Alright? Okay, so S, D, A, T, E, G, A, R, H, E, A, R, N, R, A, S, L, N, E, I, E. Nampak tak pattern dia? Serang dari arah selatan. Okay, so awak tulislah. Teks biasa serang dari arah selatan. Kan? Mudah ke mudah? Awak nampak ringan kan? Kat sini, bila awak susun saja, awak akan, perkataan tu je akan muncul. Okay, serang. Okay, ni satulah. Dari ni, ni yang pertama. Dari 2. Arah dan 3. Selatan. Ni dah 4. Itu yang saya nak tunjukkan kepada awak, kaedah dia tadi. Okay, siapa ada soalan kat sini? Anyone? Ada soalan? Afrina, ada soalan? Tak ada. Faham tak? Faham tak? Boleh lah. Boleh lah. Faham sikit. Faham sikit. Boleh lah. Alia Antasha? Faham. Faham? Jauh no? Awak kat mana tu? Okey, Chua Yimin. Yimin? Faham? Fatin tak faham. Fatin tak faham? Awak kena dengan kawan awak Mana ada Hani tu ah. Okey lah. Aduh, tak best lah kalau macam ni Bila lah kita nak jumpa ni. Tapi tak apalah. Belajar tak belajar. Kalau tak, habis lah. Pisang duduk rumah kan. Okey lah, baik. Tadi text cipher real fans. Okey lah Fatin, tanya awak. Yang kedua apa namanya? Yang pertama real fans tadi kita dah belajar. Yang kedua? Fatin. Tin. Saya dah cakap dia tak faham. Tengah makan. Apa dia namanya? Bagi tahu. Apa namanya? Okeylah, yang kedua ni namanya adalah kolumna cipher. Ya Allah. Saya punya ni ada problem sikit. Ingat. Tengah makan dia ni. Ya Allah. Makan dia. Apa? Makan tengah hari Batin? Cikgu Faizul cakap awak tengah makan tengah hari. Apa sir? Lapor juga. Geram. Okey, tak apa. Okey, so sekarang ni, yang kedua kita panggil sebagai columnar cipher. Okey, simple juga. Okey, baik. Cuba tengok balik awak punya modul. Okey, kita akan lihat dia punya notes-nya tu. Okey, sekejap Okey, columnar cipher. Okey, columnar cipher menukarkan teks biasa kepada teks cipher dengan cara menyusun kedudukan huruf-huruf teks biasa kepada apa tu? Baris dan lajur. Okey. Okey, modul muka surat 24. Modul muka surat 24. Okey, notanya tu ada baris kosong tu saya minta awak untuk isi.
Okay, kolomnar cipher merupakan teks biasa berteks cipher dengan cara menyusun kedudukan huruf teks biasa kepada baris dan lajur. Bila nak balik, balik apa? Bukan kau dah balik ke kat rumah ke? Apa soalan awak ni? Iban, tak faham? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okay, kejap. Habis ni kita settle. Okay, penerima mesej perlu diberitahu kunci yang digunakan. Bilangan huruf kunci menentukan bilangan lajur. Bilangan huruf mesej dibahagikan dengan bilangan huruf kunci menentukan bilangan baris. Untuk cikgu ketua kelas tidur, dia tak masuk lantok lah. Awak semua ni macam tidur je juga. Saya tengok ni tak ada muka pun. Untuk menukarkan teks biasa kepada teks cipher, anda perlu masukkan teks biasa mengikut. Ni pun jawapannya adalah baris juga. Keluarkan teks cipher mengikut lajur. Ni kalau awak tengok macam ni memang pening lah. Teks cipher disusun mengikut susunan abjad huruf kunci. Memang pening. Okay. Alah, tak susah pun ni, senang je. Okay. Nota je kat situ lah. Okay, so sekarang ni apa yang saya akan ajar kepada awak? Okay, so kolomnar cipher. Okay, simple saja. Katalah saya ambil satu. Yang ada. Aduh, kau nak apa Naipan? Okay, baik. Katalah okay, kolomnar cipher ni simple saja. Okay, perkara pertama awak kena tahulah teks cipher. Okay, katalah bagi satu perkataan. Okay, teks biasanya kita bagi satu perkataan yang awak tadi siapa Fatin. Okay, saya bagi satu contoh perkataan. Kita tak nak tengok dalam buku. Okay, kita tak tengok dalam buku. Katalah awak nak bagi surat cinta pada orang kan. Okay, awak nak bagi surat cinta pada orang. Tadi Fatin suka dengan apa ni? Fatin dengan Adam. Okay, Fatin dengan Adam. Okay. Adam. Okay, Fatin. Okay, katalah kita buat teks. Katalah Fatin. Okay, kita bagi contoh mudah lah kan. Fatin. Okay, katalah kita nak, katalah Fatin nak bagi surat cinta kat Adam kan? Adam. Jadi nak bagi senyap-senyap dan orang lain tahu. Hani dengan Isma. Fatin. Okay, Fatin. Jap. Susah pula nak buat saja je kan, bagi susah-susah kan. Fatin. Hani dengan Isma. Sukakan Adam. Okay. Katalah kita nak buat teks biasa ni kepada teks cipher. Kan? Fatin sukakan Adam. Kan? Jadi kita nak jelas. Alhamdulillah. Okay, Fatin suka Adam. Jadi dia nak bagi tahu ni, Fatin suka Adam, dia tak naklah bagi terang-terang kan, nanti orang tahu. Jadi dia kena bagi senyap-senyap. Guna kolomnar cipher. Okay, perkara yang pertama awak kena tahu, okay, macam mana kita nak tukarkan perkataan Fatin sukakan Adam ni kepada satu perkataan yang kata rahsia. Awak kena tahu, okay, berapa bilangan baris. Yang pertama, kira bilangan baris dan tentukan bilangan lajur. Okey. Okey, sekarang ni macam mana kita nak nak tukar apa? Kita nak dapatkan barisnya. Barisnya maksud dia kita kena tahu keseluruhan. Okey, perkara kedua. Katalah perkataan yang kedua, kena ada kunci juga. Okey, kena ada kunci. Okey, kuncinya katalah kau nak letak apa? Katalah kau nak letak cinta. Kunci adalah cinta. Alamak. Okeylah senanglah. Dia kena ada dua benda. Kalau awak tak ada dua benda ni, awak tak boleh faham. Teks biasanya apa, kuncinya apa. Okey? So, kita nak tentukan baris, kita kena tahu dia punya bilangan huruf dia. Okey, bilangan hurufnya kalau kat dalam ni ada berapa? Ada satu. Okey kita ada berapa kat sini bilangannya?
Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, so ada 16. So, awak kena buat kat sini. Okey, baris dia adalah 16. Okey. Dibagi dengan kunci. Kuncinya ada berapa kat sini? Kuncinya ada berapa? Kuncinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Alright. Okey. So, 16 bagi dengan 5. Okey, senang kata kat sini. Okey. Bilangan huruf bagi dengan bilangan huruf kunci. Dia kena ada 2. Okey, so kat situ 16. Betul lah 16 bahagi dengan cinta tak ada 5. So dia akan dapat 5, 10, 15. 3 point. 3 point berapa? 16 bagi 5 berapa? Fatin, berapa Fatin? 3.2. Okey, 3.2. Okey, kalau 3.2, so bilangan baris dia adalah 3. Okey. Kalau dia 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 pun dia tetap 3 awak kena letak. Faham walaupun dia 3.4, 5, 6, 7, 8, poinnya tu lebih daripada 5, dia tetap 3. Sebab ini bukan maths yang kita kena bundarkan. Tidak. Ini bukan maths yang membundarkan, bukan. Okey, so apa yang awak perlu buat? Kena buatlah dia punya kolomnar dia. Okey, kita buat kolomnar dia. Okey, so sekarang ni message-nya adalah cinta. C-I-N-T-A. Okey. Budak-budak ni belum dah bercinta. Okey, kita kena buat dia punya lajur dia. Okey, ni lajur dia Alright. Okey, so kalau awak akan lihat kat sini, okey, tulis nombor lajur mengikut susunan abjad. Okey, yang ni saya kurang faham sikit. Lihat atas, lihat. Oh, okey, baik. Okey, baik. Cara dia kat sini, okey. Nombor, okey, kita dah buat kotak macam ni. Bagaimana kita nak letak dia punya nombor tu, okey. Bagaimana kita nak letak dia punya nombor tu, awak kena ingat balik A, B, C, D, E, F, G sampai Z tu balik. Okey. Kalau dalam perkataan cinta ni, okey. Apa nombor 1? Nombor 1 dia apa? Nombor 1 dia adalah A, betul tak? Kan? Nombor 1 dia adalah A. Kalau C ni, okey, kalau ikut turutan dia adalah nombor 2. Kalau A, B, C, D, E, F, G, H, I, okey, dia adalah urutan nombor 3. Lepas I apa? N dulu ke T dulu? N gitu ke T dulu? Okey, kalau ikut N lah dulu kan. Dengan T. Okey, so dia akan buat susunan macam tu. Okey. Faham tak? Dia, okey, katalah kunci ni, katalah saya tak nak letak perkataan cinta lah. Saya tukar perkataan. Katalah perkataan kemas. Kalau kemas, katalah kunci dia adalah kemas. Okey. Kalau kemas, okey, katalah kemas. Okey. Okey, katalah kemas. Kemas. Kalau kemas, dia dah tak susunan macam ni hurufnya. Okey.
nombor satunya dah jadi kat sini. Okey, nombor satunya dah jadi kat sini. Nombor 2 dah jadi kat sini. Betul tak? Nombor 3, KM ke S dulu? Nombor 3 dia. Kalau ikut susunan nombor. K. K. 3 jadi sini. Lepas tu? M. M dengan S. Faham Faham Ikut kepada kunci tu dia akan susun. Tapi still ikut susunan perkataan tu. A, B, C, D, E, F, G tu. Okay. So dari situ barulah awak susun balik dia punya huruf dia. Okay. Susun ni senang je. Okay. Fatin. F, A, T, I, N, S. Okay. Jangan tulisnya ni lah. Sukakan Adam. Okay, baik. Okay, so macam mana nak jadikan dia text cipher? Okay, mudah saja. Okay, dia akan tulis dari nombor 1 dulu. Okay, nombor 1. Okay, kalau text cipher dia, text cipher dia adalah so text cipher dia adalah macam mana? Mana nak mulakan dulu? Okey, minta maaf sebelum saya nak bagi tahu. Okey, sebelum saya habiskan, kalau awak nampak sini ada kosong, betul tak? Ada huruf kosong kan? Okey, huruf kosong ni awak kena, kalau kat dalam buku ni awak tengok ni macam tak ada. Dia semua balance saja. Okey, dia semua balance saja. Okey, kalau kat dalam sepatutnya ruang-ruang kosong ni awak kena letak X. X. Macam tu. Jangan bagi dia kosong. Kosong. Okey, so bila awak dah buat saja semua, apa yang awak perlu buat, alright, awak kena susun balik benda tu. Okey. Macam mana nak susun? Sangkut? Okey. Tak apa, jangan risau. Nanti ada rakaman ni saya akan upload kat YouTube. Sekejap je. Okey. Sekarang ni just macam mana saya nak susun saja benda tu. Okey? Okey, tak apa. Tak apa Fatin, nanti saya akan explain pada awak. Okey? Okey, tadi Fatin sukakan Adam. Okey, so ada perkataan lebih kat sini kan? Awak tulis X gitu. Y pun boleh, Q pun boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan bagi kosong. Okey, dia point dia adalah jangan bagi kosong. Okey, so awak tulis apa lah? I, A, B, X. Nombor 1 kan? Okay, ni nombor 1 kan? Nombor 2. A, U, N, X. Okay. Nombor 3. F, S, A, M. T, K, A, X. Dan last sekali, N, K, AX. Jadi ini adalah dia punya text cipher dia. I, A, D, X, A, U, N, X, F, S, A, M, T, K, A, X. Okay. Boleh? Okay, baik. Alright. Okay, siapa boleh tuliskan dia punya ni dalam chat? Boleh tak? Someone tolong tuliskan dalam chat. Sebab saya nak tukarkan daripada teks cipher ni kepada teks biasa pula. Typekan dalam chat. Okay, typekan dalam chat dia punya kod apa teks yang telah di encrypt ni. I, A, D, X, A, U, N, X, F, S, A, M, T, K, X, N, K, A, X.
Okey, dah. Okey, saya teruskan Sekejap Okey, baik. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya, okey. Daripada, okey, kolumnar juga. Kolumnar juga. Daripada teks cipher tadi tu kepada teks biasa. Okey, pertama awak kena tahulah dia punya teks dia apa. Okey. Sekejap AIDS. Siapa boleh tuliskan kat ni? IADX AUNX FSAM TKAX AAX dan last sekali adalah NKAX. Okey, so macam mana nak tukar? Okey, ingat balik dia punya kunci dia adalah apa tadi? Okey, sekarang ni kita dah buat kemas Kita dah buat kemas. Okey, kunci dia adalah kemas. Okey, sama je. Kita kena tahu, okey. Perkara pertama kita kena tahu dia punya baris dia berapa, bilangan huruf. Okey, bilangan huruf ni kita kena tahu balik, okey, ada berapa baris kat sini? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So kat sini ada 20. Bilangan teks cipher bahagi dengan huruf kunci sama dengan 20 bahagi dengan 5. Okey. So dia akan jadi 5. Right? Sorry, minta maaf. Dia akan jadi 5, dia akan jadi 4 lah. Okey. Okey, so bilangan baris. Okey. Alright, so bila awak dah buat saja macam tu, okey, sama juga macam tadi. Okey, kemas. Oh, minta maaf Okey, untuk menentukan dia punya laju dia, awak kena tahu dia punya kuncinya ada 5. So, kena buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so kat sini adalah kemas. Okey, right. Lepas tu awak kena tahu dia punya ni ya. Nombor dia 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekejap ini macam kurang 1 lah. Oh, minta maaf. ONKX. Saya nampak macam ada kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Alamak, confuse lah saya. Bilangan huruf. Baris 1, 2. Okey, tak apa. Sekejap. Okey, minta maaf. Okey, sepatutnya dia akan, okey, kita akan susun balik benda tu. Okey. Macam tadi, okey, I tu dia akan start dengan minta maaf. Kat sini 4 kan. So barisnya sepatutnya 4 lah. Okey. So dia akan 1, 2, 3, 4. Okey. So apa yang awak kena buat, awak kena isikan balik dia punya word study tu dalam kod ni lah. Okey. Kalau kita ingat balik, kita kena bahagikan balik benda tu kepada 4 lah. Okey, 4. Okey. Okey, so kalau kita lihat tadi, alright. Okey, nombor katal kemas I tadi. Okey, so kita kena masukkan yang mana? Kita kena masukkan yang kat pertama tadi lah. Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So kita akan masukkan balik I, A, D, X. Okey, nombor 2 A, U, N, X. Nombor 3 F, S, A, M. Nombor 4 T, K, A, X. Dan last kali adalah N, K, A, X. Dapat pun. Okay, bila dia dah bagi 4 baris ni, okay, sorry terover pula. Bila dia dah bagi 4 ni kat sini, awak kena bahagikan kod ni, kan, kod yang cipher ni kepada 4. Okay, so kita bagi 4. So kalau awak nampak sini, akhirnya perkataan tu nampak. Okay, kita akan baca daripada kiri ke kanan juga. Fatin, okay, teks biasa dia. Teks biasa. Fatin suka dan Adam. Ada XXX tu, okay, tu terus padam. Okay, yang ni terus dah reject. Okay, kalau awak buat QQQQ ke YYY pun saya katakan ni tak ada masalah. Tapi dia dah dapat kita teks tu, terus yang lain, kataan lain ni dia terus ignore. Okay, boleh Okay, ada apa-apa soalan? Okay, saya minta awak, okay, saya minta awak buat latihan muka surat 26, muka surat 27, muka surat 28. Okey, 28 dia. Okey, sampai situ sahaja. Okey, saya akan bagi lagi tambahan dengan menggunakan buku ni. Tunggu je lah, nanti saya akan bagi pada awak. Okey, dalam ni memang banyaklah latihan siap jawapan lagi. Okey, benda ni saya akan bagi pada awak juga. Okey, ada apa-apa soalan? Guys? Tak ada. Okey, baik. Tak ada soalan dulu Ada, sure. Apa? Yang apa tadi? Menukar teks biasa kepada teks cipher. Menukarkan? Teks biasa kepada teks cipher. Yang ni kan? Ya. Kan sekata kalau 3.2 jadi 3 kan? Ya, betul. Tapi kenapa dekat situ 4 kotak? Itulah. Kat sini sekarang ni saya confuse sikit. Okey, sekejap 1, 2, 3, 4, 5.
Itu yang menyebabkan tadi saya jam sekejap tadi, saya confuse kat bahagian itu tadi. Okey, sebenarnya minta maaf banyak-banyak. Okey saya silap kat sini. Okey, kalau 3.2 dia bukan bundarkan jadi kecil, dia bundarkan jadi besar. Kalau dah lebih 2, dia akan jadi 4. Okey, kat sini so kat sini 1, 2, 3, 4. So dia punya baris dia kan. 1, 2, 3, 4. Okey. So sekarang ni kesilapan saya, okey, sebenarnya bila 3 point lebih kan, 3 point something saja, lebih sikit je awak terus bundarkan jadi terhampir yang paling besar. Dia punya ceiling dia. Kalau 3.8 pun dia akan jadi 4. 3.9 pun dia akan jadi 4. Faham? Faham. Okey, saya silap kat situ. Explanation tadi saya silap. Okey. So, ini yang menyebabkan yang saya silap tadi. Sebab dalam buku awak tu dia tak tunjukkan yang kalau huruf tu dia tak sama tau. Maksudnya terlebih pula. Kan? Kalau macam ni semua rata je kan. Tapi yang saya bagi contoh ni dia tak rata. Sebenarnya bila tak rata tu, awak boleh letak X atau Y ke. Okay, tak ada masalah. Yang penting benda tu dia cuma penuhkan kotak tu saja. Tetapi bila pengiraan baris tu, kalau 3.2, 3.3, 3.4 bukan bundarkan yang terkecil, tapi bundarkan yang terbesar. Okay, ada apa-apa soalan? Cikgu, kalau itu kata kunci itu makan, dia ada 2 Nak tulis macam mana? Sama punya huruf. Macam mana? Macam mana? Itu kata kunci dia ada sama punya huruf, tulis sama punya number. Okey, ni yang kat sini Ya. Okey, kalau huruf sama, okey, sekarang kita kena bezakan ni bro. Teks dengan kunci. Okey, teks tu dia sebenarnya tak ada kaitan pun dengan kunci. Teks biasa tu kita punya teks. Okey, kita benda yang kita nak tukarkan, kita nak decrypt dengan encrypt. Kunci tu bagaimana kita nak, macam ibaratnya kunci tu kita nak bagi dia boleh daripada teks cipher kita ubahkan kepada teks cipher, ataupun daripada teks biasa teks cipher nak diubahkan kepada teks cipher. Kunci dia tu dia hanya kunci saja. Dia bukan, kita tak perlu untuk tukar-tukar. Kunci tu tak perlu ditukar je. Okay. Kalau macam contoh kat sini tadi kan, sebenarnya kunci tu awak nak letak apa saja, tapi dia akan mempengaruhi kedudukan ni Dia akan mempengaruhi kedudukan huruf tu sebenarnya. Kalau saya letak tadi perkataan cinta pada awal kan. Kalau cinta dia dah tak jadi. Okey, macam ni. Kalau perkataannya tu, katalah kata kunci yang saya ambil adalah, katalah saya ambil cinta. Okay. So, dia punya number je dah lain. 1, 2, 3, 4, 5. Kedudukan tu, jadi saya dah tak boleh susun macam ni. Kat sini dah salah kat sini. Susunannya dah lain. Kalau saya ambil perkataan yang lain pula. Saya ambil perkataan, katalah, tadi, okay, kita tengok kat sini. Katalah kat sini, 2, 3, 4, 5, 1. Katalah kita ambil satu perkataan. Katalah les apa blur pula. Bagi saya satu perkataan. Katalah kulai. Kata kunci dia adalah kulai. Kan? Kulai. Katalah kulai. So dia punya kedudukan barisan nombor tu awak kena ubah. Dah kat sini 1. Lepas A mesti I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Cikgu. Tak, macam kalau dia itu kunci itu dia tulis macam dia punya kunci ada 2 sama punya huruf. Dia ada 2 A macam. Oh, sama punya huruf. Okay. Kunci ni dia tak akan sama. Oh, okay. Dia tak akan sama.
Kalau dia kalau soalan yalah macam awak cakap concern awak macam tu, yes, dia tidak akan sama. Dia mesti ada huruf yang berbeza. Okey? Dia memang macam tu. Itu dia punya teori dia, dia punya fakta dia. Kalau katalah dia bagi, katalah abah. Contoh kata kuncinya abah kan, contoh macam tu kan. Okey, contoh dia bagi itu so salah. Dia salah lah, soalan itu sendiri salah. Oh, Itu kita boleh cikgu ini soalan salah. Kalau PT3 punya soalan keluar macam tu kan, cikgu ini soalan salah. oh, okay. Kan? Saya macam tu faham okey faham. Okey, lagi soalan lain? Kalau contohlah apa perkataan yang sama yang ada dua huruf yang sama? Kalah, katalah kalah, K-A-L-A-H. Ada A dua kan? Tak boleh juga. Tak boleh. Dia tak boleh jadi kunci. Ataupun lalai pun tak boleh jadi kunci. Okay. Okey, alhamdulillah faham korang ni. Okey, apa soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Itulah korang. Okeylah. Baik, Cikgu Faizul ada respon apa tak? Ke Cikgu Faizul dah keluar dah? Cikgu Faizul. Ada nak respon apa tak? Okey, tak ada, nampak cantik lah. Mana yang tak dapat hadir untuk kelas hari ni, share link dia punya share link untuk YouTube link. Okey, boleh. Dan ni pun aku tengah rakam, jadi aku akan upload kat dalam Telegram lah. Kat channel Beres. Alright, rajin. Jul. Okey, baik. Bila nak jumpa ni lah. Okey, bapa pun daya tamatkan kelas ni. Dan Pak Jul, ada nak cakap apa lagi tak? Tak ada? Okey, baik. Saya tamatkan kelas kita pada hari ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa tolong tanya. Okey? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Welcome, please. Ya, saya nak setting. Alright, start recording. Sama-sama semua, bye. Bye cikgu. Bye. Jangan rindu saya. Rindu lah. Rindu saya datang sini lah. Mana boleh PKP? Tak apa. Boleh, tak boleh. Nanti dia tangkap. Kalau saya pergi tempat awal, kena bayar RM1,000. Denda. Okay, bye. See you next time, insyaAllah. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Thank you, sir.